Alright, kalau anda dapat lihat sekarang di skrin anda, sudah pun kita bersama-sama dengan Tuan Syamsuddin Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syamsuddin dapat dengar suara saya dengan jelas ya? Saya boleh dengar. Tuan boleh dengar ke suara saya? Boleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So, terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Tuan Syamsuddin Kadir, antara pakar kewangan di Malaysia kita dan juga penulis buku, dan kepada sahabat-sahabat khususnya. Okey, sekejap saya besarkan dulu. Okey, tu dia lebih jelas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat buku-buku yang dikarang oleh Tuan Syamsuddin Kadir ni, ini adalah antara salah satu buku beliau, Cash Flow untuk Lelaki, Poket Bocor Tetapi Penuh. Nak tahu apa maksudnya, kena baca buku-buku ni. Dan kemudian buku yang seterusnya sama dengan tajuk kita pada hari ini, Makan Gaji Tetapi Kaya. Mengapa gaji kita sama tetapi harta kita tidak sama. Ini dapat membantu insyaAllah perjalanan kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan buku-buku ini, boleh menghubungi saya. Dan kemudian kita boleh order lah buku-buku ini untuk bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi pada hari ini, 15 hari bulan September, hari tengah-tengah bulan September ni. Kita bersama-sama dengan antara orang kata pakar keuangan yang terkenal di Malaysia, iaitu Tuan Syamsuddin Kadir, bagi sama-sama mengupas sebuah bual bicara yang kita berikan tajuk Makan Gaji Tetapi Kaya. Alright, anda semua, untuk makluman, saya ingin mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan daripada pesara-pesara TM pesara-pesara TM yang mengikuti live saya di Bukit Perak dan juga FB TM Perak pada hari ini. Dan untuk makluman, Tuan Syamsuddin Kadir juga bersama-sama dengan kita, kita punya viewers kita pada hari ini terdiri daripada golongan orang-orang muda yang baru je memulakan kerjaya bersama dengan TM, dan saya kira ini merupakan salah satu platform untuk mereka merancang kewangan. Kita dapat bantu mereka untuk merancang kewangan dalam perjalanan hidup kita. Maklumlah sekarang ni dengan musim COVID ni, nasib baiklah ada moratorium, tapi dengar kata bulan 9 ni pun dah last month ya Tuan Syamsuddin Ya, betul. So bagi saya, perancangan keuangan itu sangat-sangat penting, tak kira muda, tak kira tua, dalam musim-musim COVID ni lah, insyaAllah. Dan tanpa membuang masa lagi, apa kata saya serahkan majlis kepada Tuan Syamsuddin Kadir. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku, tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal juga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, Puan Guru, bakal-bakal Tan Sri, bakal-bakal Puan Sri, bakal-bakal Datuk, bakal-bakal Datin, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan-hartawan yang budiman, dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inspirasi. Pertama-tamanya setinggi bahagian kepada Tuan Haji Nazri yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, kerana sudi bersama saya pada tengah hari ini, insyaAllah ya. Jadi secara pertama-tamanya sama-sama juga kita membaca doa, kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal. Contoh, satu benda yang kita tak boleh kawal, mungkin makan gaji dah lama dah. Saya pernah masa bagi tazkirah di sebuah surau di seksyen 24 Shah Alam dulu. Habis tazkirah maghrib tu dia kata, patutlah pakcik hari ni baru, dia dah bersara dah umur 70 dah. Sekitar 70. Dia kata, hari ni baru pakcik tahu kenapa pakcik tak kaya. Sebab pakcik pergi makan gaji tu. Habis duit dia ya. Jadi
Kadang-kadang apabila kita dapat duit ni, orang ingat memang makan gaji ni maknanya gaji tu untuk dimakan sepenuhnya. Sebenarnya ada jumlah yang perlu kita ditinggalkan, ada jumlah yang perlu kita kembangkan, insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca doa yang ringkas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Amin. sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan Amin. kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para Amin. malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang Amin. Maha Pembuka lagi Maha Tahu, bukalah hati kami Amin. seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah, ya Amin. Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah Amin. dan malas. Kami juga Amin. berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami Amin. berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah, ya Tuhan Amin. kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak dan lindungilah kami dari segala kejahatan yang ada dalam dunia ini. Kerana Amin. sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah, ya Tuhan Amin. kami, biarlah kami nampak Amin. diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami dan biarlah orang Amin. lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan Amin. kami, perkenankanlah segala doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, di atas amanah yang telah diberikan kepada saya, iaitu tajuk Makan Gaji Tapi Kaya, ya. Tadi pun Tuan Haji Nazri pun dah tunjuk buku cash flow untuk lelaki dengan buku Makan Gaji Tapi Kaya. Jadi tajuk yang diambilnya makan gaji tetapi kaya, ya. Jadi apabila sebut makan gaji, yang gaji besar sangat memanglah kaya lah, yang gaji sikit ni macam mana, ya. Okey, secara asasnya, sebab penonton pun kita ada yang di kalangan pesara dan baru masuk kerja ataupun yang dah bekerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan kongsi sedikit-sedikit, campur semua. Okey, secara asasnya apabila sebut makan gaji, dia ada peraturan asas lah. Macam peraturan asas Tuhan buat dalam hidup ni semua kena ada break. Kena ada break. Makan minum susu bagus. Tapi kalau terlebih sangat biasa disebut cerit-berit. Ya, walaupun susu tu bagus, ya. Okey, jadi apa-apa memang dia kena ada break. Macam kereta kita. Beli kereta kancil ke, beli kereta yang berjenama mewah dan sebagainya, tak kira kereta tu boleh bawa laju macam mana pun, dia tetap ada break. Ya, kena ada break. Kalau tidak memang jatuh gaung. Sama dengan gaji kita. Tak kira gaji kita kecil sekali mana pun, sebesar sekali mana pun, mesti ada break. Break ni adalah untuk menyelamatkan kita lah daripada terbabas, ya. Kereta pun sama, bawa laju pun tiba-tiba traffic light, kena break, ya. Ataupun bawa laju tiba-tiba ada halangan, ya kena break. Jadi sama lah dengan duit kita, kena break. Break dia sebab apa kena break? Sebab ada peruntukan-peruntukan yang kita kena tinggalkan, ya. Sama ada untuk macam kita tengok COVID. COVID ni sebenarnya Tuhan dah sebut dalam surah Yusuf, ayat tak silap saya 43 sampai 49, ya. 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Mula-mula kita pening, alamak 7 lembu ni kan, herbivore, right? Bukan carnivore. Itu pun dah satu unit untuk kita nak faham. Jadi mana 7 tahun kemarau, ya. 7 tu lembu kurus mewakili 7 tahun kemarau. Kita COVID ni baru bulan-bulan baru, yang betul-betul PKP pun baru beberapa bulan saja, ya. Jadi memang Tuhan suruh kita buat persiapan. Jadi break ni sebenarnya satu persiapan kita lah. Jadi kalau gaji kita 1,000, okey, secara asasnya berapa tempoh ataupun berapa break ni yang perlu kita buat di atas duit kita, ya. Kalau ikut secara asasnya, ikut pakar-pakar kewangan dunia, dia kata secara asasnya adalah 30%. Maksudnya daripada gaji yang kita dapat, tak kira gaji sebesar mana, kita perlu letakkan break tu pada maksudnya 30% kita kena ambil dulu untuk backup. Backup ni backup untuk musibah, ya, backup untuk masa depan, ya. Masa depan ni ialah sebab semua orang nak menikmati, minta maaf, majoriti orang nak menikmati kehidupan yang senang. Jadi apabila nak menikmati kehidupan senang, kenalah bersusah-susah juga sekarang, iaitu kita dah potong duit kita, ya. Maknanya kalau gaji kita 3,000, kita ambil 30%, RM900. Maksudnya apabila dapat gaji dah tolak, maksudnya kita nak kira 30% tu, kira daripada bersih lepas tolak EPF SOCSO. EPF SOCSO kita boleh ambil 30% daripada sana. Contoh gaji bersih kita, bersih bukan tolak ansuran, ya, bersih tolak EPF SOCSO je. Ya, tolak EPF SOCSO kita ambil 30%, contohnya kalau bersih tu 3,000, 30% 900. 900 ni kita pecahkanlah, dia ada banyak mazhab dan kewangan nak pecah masuk ke mana, okey.
Jadi 30 ni secara rasanya kita boleh masuk untuk tabung kecemasan dan sebahagian besarnya adalah untuk kita melabur. Okey. Di zaman ni kita nak menyimpan dah jadi macam tak sesuai. Zaman dulu tak apa sebab inflasi sangat rendah 0.5, 0.3 bawah bawah 0.5 lah ya inflasi. Zaman sekarang ni inflasi yang diumumkan oleh kerajaan tu dia untuk inflasi asas. Asas ni macam benda-benda keperluan nazar, air, elektrik, bil telefon yang kat rumah tu, yang TM sediakan, yang wired, be berapa harga dia RM21 dan sebagainya. Itu adalah beras sancur yang 5% tu, lepas tu benda-benda yang terkawal, contohnya harga daging daging import dengan ayam. Yang mana masih terkawal, itu yang dikirakan dalam inflasi 4%, 4%, 3 lebih. Walau bagaimanapun inflasi kita ni, kita individu ada inflasi juga. Inflasi ni adalah gaya hidup kita lah, kalau kita dalam keadaan kita ya. Ada orang dia pakai handphone biasa je, ada orang dia pakai handphone yang mewah. Sedangkan kalau kita nak hantar WhatsApp sama je sampai, ya. Kalau kita telefon, menggunakan, handphone yang mahal dengan yang murah, sama je. Kita call orang masing-masing dapat dengar insya-Allah dengan jelas lah. Cuma isunya kita ada gaya. Ya, ada orang di TM, staf kebajikan, badan kebajikan TM, ada yang pakai telefon biasa je yang 400, 500, 600, 7, 1000. Ada orang pakai 3000, 4000, 6000. Ya, itu gaya ya dan tengok berapa lama pula kita pakai tempoh. Itu juga akan meningkatkan inflasi kita. Ada orang saya tengok 12% inflasi dia. Sebab apa? Gaya hidup dia memang keep changing. Handphone keluar model baru dia tukar. Jadi cost of living dia jadi tinggi ya. Okey. Itu yang pertama. Mana 30 break tuan-tuan kena ada. Okey, berapa kalau tuan-tuan yang dah bekerja ni, biasanya kalau tuan-tuan baru bekerja boleh buat terus 30%. Kalau tak buat memang kita akan sangkut dengan hutang sana, hutang sini ya. Pindah terus. Dapat gaji pindah. Tapi bagi yang dah bekerja ni yang dah terbabas sebab selalu saya buat kursus kewangan, kalau ada 30 orang peserta, 27 orang akan berbelanja lebih daripada duit gaji, kalau ada 30. Yang biasanya yang 3 orang tu pun yang dah nak bersara dah, sebab anak-anak dah besar, ya. Okey, itu yang pertama, okey. Jadi duit yang kita nak letak ni, yelah sebab kita bekerja, pergi pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang, itu yang biasa orang lalu. Dan sekarang ni kita tengok, gaji ni tumpang lalu je, tumpang lalu, dia bongkok sikit tumpang lalu, dia masuk akaun kita pagi, 12:01 pagi dia masuk, petang kita dah tengok dah tinggal kadang-kadang dah macam tak ada dah gaji tu dah pergi. Itu yang Tuan SK orang kata gali lubang sini tutup lubang sana, gali lubang sini betul. tutup lubang Kalau dah sana. ada memang kalau kita dah ada hutang ni, memang tu kita takkan jadi kaya lah sebab duk main gali tutup sampai orang gali lubang betul-betul lubang kita tu lah. Tu memang dah tutup dah tak keluar lah ya. Okey, jadi apabila sebut hutang ni 3 jenis, ni elakkan 4 jenis hutang sekarang. Dulu saya sebut 3. Hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin, bagi untuk mencapai makan gaji yang kaya ni insya-Allah elakkan 3. Pertamanya hutang kad kredit. Ada kad kredit tidak ada masalah, bagi mana yang boleh berdisiplin, bagi mana yang tak boleh elakkan, guna kad kredit secara berhutang. Maknanya kalau kita guna RM1000 kita bayar 5% saja, kalau 10% tu RM150 saja, itu jangan. Sebab hutang kad kredit ni, kadarnya secara purata 18%. 18% ni maksudnya macam ni, kalau hutang kita RM5,000 sekarang, 4 tahun lagi dia akan jadi 10. 10 jadi 20, 20 akan jadi 40, 40 akan jadi RM80,000. Itu bahaya. Jadi siapa yang guna, bayar sikit kan, jadi pakai, guna tapi hutang masih bertambah, itu bahaya. Itu bom jangka. Keduanya adalah hutang Ahranu ya. Ada di antara kita sekarang ni banyak renovate rumah guna Ahranu. Ahranu ni sebab nama dia orang ingat upah simpan. Betul upah simpan tapi upah dia bukan upah simpan macam kita parking kereta tau. Dia parking kat KLCC tu. Kalau Ahranu ni parking kat KLCC tu ataupun Sungai Wang yang sehari RM50 dan sebagainya. Ya. Itu yang termahal lah. Jadi Ahranu ni adalah kalau tuan-tuan nak pakai duit sekejap macam pergi letak pagi, petang ambil atau letak sebulan ambil, tak sampai 6 bulan boleh. Sebab kadar di Ahranu secara puratanya yang setakat yang saya tengok-tengok 10 ada, 12 ada, 16% lebih pun ada. Ya, setahun kadar dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah skim asuran muda. Sorry.
pembiayaan peribadi. Pinjaman ke atau pembiayaan lah, kalau yang Islam itu pembiayaan peribadi. Ini termasuk hutang-hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin miskin. Itu nombor 3. Dan yang keempatnya adalah yang tadi Tuan Nazri sebut, gali lubang tutup lubang ni, hutang-hutang yang bahaya ni. Dan yang keempatnya adalah skim ansuran mudah. Ya, ada 4. Kereta boleh membebankan kita kalau kita ambil tempoh pembiayaan lebih pada 5 tahun. Ya, jangan ambil pembiayaan lebih pada 5 tahun. Boleh Tuan Haji Nazri? Ya, boleh, Ya? boleh, boleh. Boleh. Mana kalau nak beli kereta, kita tanya dia berapa. Kalau kita nak ambil 5 tahun, dia kata 3,000, 3,000 sebulan tak mampu. Kita turun, downgrade kereta yang lebih rendah, sama ada yang baru ataupun kita berpindah kepada yang terpakai yang masih baru dan sebagainya. Tanya dia kalau sebulan 1,500 kita rasa mampu, kita ambil ya. Tempoh mesti tak lebih daripada 5 tahun sahaja. Habis bank akan bagi sepanjang yang boleh, sebab motif bank utama kalau kita kat mana-mana bank kita tanya, motif dia adalah untuk memaksimumkan keuntungannya. Ya, jadi sama dengan moratorium ni. Bila moratorium tuan tengok bank-bank dah rugi berapa bilion ada bank rugi 6 bilion ke berapa ya. Kerugian daripada charge keuntungan yang tidak boleh di-chargekan. Jadi untuk moratorium ni masih ada. Tu yang saya sebut pada awal April itu, saya pun ada tulis pasal ibu pasal moratorium. Saya sebut orang yang paling malang adalah orang yang apabila moratorium dia habis ni, 30 September ni, pertama hutang kad kredit dia tak habis. Itu malang. Sebab kita bergaji apabila kita bekerja di TM ni, insya-Allah gaji kita sepanjang PKP insya-Allah ada, right? Tapi kalau hutang kad kredit kita tak habis, by right kalau kita ada moratorium lah, maksudnya moratorium untuk rumah kereta, secara asas saya kira 99% akan habis hutang kad kredit. Ya, dalam masa moratorium. Maknanya hujung September patut dah habis. Itu yang pertama. Keduanya malang kalau Untuk jangka masa 6 bulan tu ya, ya, 6 bulan. Tuan SK. Betul. Sebab 6 bulan ni saya tengok ada orang dapat penjimatan moratorium sebulan ada yang dapat 8,000 Tuan Haji. RM8,000 sebulan. Sebab dia tak perlu bayar rumah, tak perlu bayar kereta, tak perlu bayar pembiayaan peribadi. Kan dia ada hutang banyak tu. 8,000, Betul. ada orang 6,000 sebulan, ada orang 4,000 sebulan. Jadi kalau 6,000 tu, atau 4,000 lah, kali 6, 24,000. Biasanya kat kredit ni ada orang hutang 10,000, 15, 20 dan sebagainya. Itu satu ya. Kalau hutang kat kredit dia tak ada, pembiayaan peribadinya sepatutnya duit tu digunakan untuk membayar hutang pembiayaan peribadi. Ya. Okey, kalau let's say hutang dia tak ada, tengok dia ada harta tak? Kalau duit tu masuk akaun dia dan habis sepanjang moratorium, hutang dia tak ada. Atau hutang pun tak berubah, duduk macam tu. Tapi duit tu habis, itu memang malang untuk kita. Maknanya kita tidak ada disiplin. Jadi untuk makan gaji dan gaji memang tak jadilah, tak dapat sebab kita dalam keadaan tak perlu komitmen baru pun kita boleh menyalahgunakan duit moratorium ya. Jadi moratorium ni sama ada kita settle hutang ataupun tambah di pelaburan, contohnya di ASB, tabung haji ataupun dalam bentuk emas. Kalau tuan-tuan masa 6 bulan dah beli, habis ni saya dah ada dah 50 gram emas jongkong contohnya. Duit tu duit moratorium. Itu bagus ya. Itu untuk moratorium. Okey. Jadi apabila kita makan gaji ni, ada benda dengan senyapnya tak berkata-kata dia naik je. Yang tu yang nak kata jadi kaya semakin jadi kayap. Kayap bukan apa? Sebab kos naik ya. Yang benda yang senyap ni, yang membisu tak berkata adalah hartanah. Bila sebut hartanah, tanah pun ya. Ya, apartmen pun ya. Flat pun ya. Tanah lot pun ya. Apa ni? Kebun pun ya. Ya, kalau bukan untuk orang bukan Islam, tanah kubur pun ya. Sebab dia boleh beli ya, dia boleh buat investment, beli tanah lot kubur bayar untuk 20 tahun. Lepas tu kalau let's say tak nak guna untuk keluarga kita, kita boleh jual. Tanah lot tu is a very good investment lah for non-Muslim. Tapi kita tak ada tanah lot kubur, tak jadi satu pelaburan dunia. Kita jadi pelaburan akhirat, iaitu mewakafkan ya. Okey, apabila sebut tanah ni, tanah dia naik sehari RM100 tuan-tuan. Dan cik puan yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi, naik RM100. Ya, sehari ada 24 jam. Lebih kurang RM5. Ni kita nak persiaran ni berapa jam? Kalau 2 jam dah naik RM10 dah. Nilai hartanah ya. Tanya diri kita, value kita naik berapa ringgit ni? Ni sejam 2 jam. Nah, ada naik tak? Gaji memang gajilah. Income kita, makna pelaburan yang bukan bersifat gaji. Yang duduk diam, tanah duduk diam, tak buat apa pun dia naik. Kita yang mana yang pelaburan yang kita duduk diam dia naik. Kalau tak ada memang nak jadi kaya tu memang payahlah. Sebab kos naik kita tak. Kita kena dalam keadaan senyap pun mesti ada harta kita naik. Ya.
Okey, tanah RM100 sehari, ya. Kalau setahun secara purata adalah 36,500 setahun dia naik. Kalau 10 tahun 300,000 tuan-tuan. Jadi nak kejar beli tanah ni memang tak sempat. Kalau kita sekadar nak simpan duit RM10, RM20. Itu sebab satu daripadanya, jangan ada hutang jahat tadi. Kalau ada cepat-cepat kita settle hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin miskin tadi. Okey. Hutang mana yang masih bekerja boleh kita gunakan ya. Hutang yang boleh kita gunakan adalah hutang yang buatkan kita semakin lama semakin kaya insya-Allah, iaitu beli hartanah. Pilih hartanah yang sesuai. Mungkin ada yang berkata, "Tuan, susahlah nak cari, harga sekarang mahal." Okey, cek dulu, kita layak tak membuat pembiayaan? Layak kerja kat TM ni, ada lagi kuartal boleh buat lagi, tapi down payment tak ada. So, cara mudah untuk, down payment ni saya ada kongsikan juga dalam buku tadi yang Tuan Haji Nazri sebut, cash flow untuk lelaki ni. Poket bocor tapi penuh. Macam mana? Kita pindah dia, salah satunya kita pindah dalam bentuk, emas ya. Kita pindah dia dalam bentuk emas supaya dia buatkan kita mati akal untuk berbelanja. Jadi setiap bulan ni beli tuan. Hari dapat gaji kalau selalu saya kongsikan 3. Kalau untuk emas ni, untuk nak elakkan boros halus, kita beli hari dapat gaji. Hari dapat gaji pagi-pagi, bangun pagi lepas solat subuh kalau boleh buka phone, okey transfer. Itu sebab kena ada akaun online ya. Zaman ni tuan-tuan tak ada online memang ketinggalan dan bermasalah ya. Dari segi kewangan pun akan jadi masalah. Okey, so transfer online tu paling kurang RM100 untuk beli emas ya. Okey, beli terus. Contoh kita tanya diri kita, apabila dapat gaji ni, kalau aku tinggal dalam akaun habis tak duit ni? Habis. So lepas bayar ansuran itu terus transfer terus 100 ke 140 ke 175, 100 ikut angka yang kita rasa kita tinggalkan dia akan lebur. Okey, lepas dah transfer yang tu, jangan pula duit yang kita nak belanja cukup bulan nak bawa family makan luar tu datang langsung tak ada. Ni sekadar mula-mula try dia 100 ke 200 ke 240 ke. Tak payah tengok harga emas segram, tak payah. Nanti dia akan bagi psikologi terbalik pula kat kita. Lepas dah buat yang tu, okey, hari yang sehari sebelum dapat gaji, tengok dalam akaun kita ada berapa. Contoh gaji kita masuk 25 hari bulan, ya. 24 petang tu atau malam tengok ada berapa, ada 200, beli emas lagi. Itu untuk boros halus. Untuk saya nak share kat sini, boros halus tu mungkin tak berkesempatan. Cuma secara rasanya, boros halus ni dia kalau kita ada duit dalam poket, dia akan merangsang kita untuk berbelanja. Jom makan fast food, jom makan tu, jom ni. Jadi itu yang menyebabkan habis macam tu je. Yang ni tuan-tuan boleh buat selama 6 bulan. Tengok berapa lama duit tu bertahan ya. Okey, tu yang pertama, boros halus emas. Okey, yang keduanya adalah kita fix tu, maknanya kita lock tu harga emas untuk jongkong ke apa, dan kita tu yang saya ada tulis dalam buku Beli Emas, mungkin boleh refer kat tuan tadi untuk pembelian juga, beli emas ni. Okey, kita lock tu harga dan kita bayar bulan-bulan, habis kita ambil kita ambil emas tu. Kita ambil emas tu supaya kita force saving, ni dia panggil force saving, memaksa kita untuk menabung. Tapi kita menabung di tempat yang potensi kenaikan harganya ada. Menabung zaman dulu tak boleh tuan, nabung simpan dalam bank macam tu tak boleh tuan. Saya lalu sebut dah 10 tahun kot, 5 tahun kot, lebih. Lebih pada 5 tahun saya dah sebut, menabung ni dia tidak boleh letak di tempat tabung tu yang duit masuk, tak boleh. Dia kena tempat yang dia terus ada fungsi melabur. Sebab apa saya kata isunya menabung tak boleh cara lama simpan. Simpan tak ada, dia terus simpan dalam labur dah. Sebab kalau kita simpan, contoh kita ambil duit RM10, simpan dalam buku makan gaji tapi kaya ni, right? Kita simpan dalam ni. 10 tahun lagi kita buka, memang ada RM1 tu, ada RM10 tu sebab simpan. Dia bukan labur. Labur ni untuk mengembangkan ya, macam benih, kita simpan benih. Esok buka dia takkan jadi pokok. Kita kena tanam pokok tu ya. Jadi benih tu fungsi dia kena tanam, bukan simpan. So duit ni kita tak boleh simpan. Simpan bahaya, dia akan dimakan oleh inflasi. Jadi kalau kita simpan dalam akaun simpanan bank biasa, duit kita tu secara asasnya dia akan jadi double. Secara asas, cuba tuan-tuan semak lepas ni, Google, semak berapa kadar dividen ataupun hibah ke dan sebagainya yang diberikan kepada akaun simpanan kita di bank. Secara asasnya adalah 0.8%. Kalau 0.8% ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan 1,000, ia bermaksud insya-Allah duit tu akan menjadi 1,000 tu akan jadi wow 2,000. Tapi pada tahun
2,110. Mungkin tuan-tuan dan cik puan masih ada, saya dah tak ada dah mungkin ya. Maksudnya duit tu akan mengembang 90 tahun baru jadi satu kali ganda. Kalau kita letak sekarang 80,000, 100,000, duit tu akan jadi 200,000 pada tahun 2110, iaitu 90 tahun daripada sekarang. Jadi itu tempat yang kita terpaksa bekerja. Dahlah kita bekerja nak cari duit, lepas tu kita bekerja pula untuk duit. 2 kali tuan. Patutnya kita kerja dengan TM dapat duit, alhamdulillah. Dan kita letak duit kita ni tempat-tempat yang dia boleh bekerja untuk kita. Jadi untuk kaya ni dia tidak boleh menyimpan, dia mesti melabur. Ya, okey, cuma melabur di luar sana ada yang tempat selamat sangat, ada yang risiko, ada yang yes. Jadi pilih yang pertamanya yang dibenarkan oleh Bank Negara, insya-Allah ya. Okey, sebab di bawah Akta Bank Negara ni dia ada tempat yang dibenarkan, yang banyak-banyak yang buat kat luar sana tu mostly yang tidak dibenarkan ya. Okey. Itu kita jagalah sebab banyak skim-skim cepat kaya di luar sana. Itu elakkan. Kalau orang janji ni confirm dapat dividen banyak ni, dia tu memang sedara pada Tuhan kot. Ya, ikut percayaan lain kot. Mana ada Tuhan dah surah Al-Ikhlas dah sebut Tuhan tak ada saudara, tak ada mak ayah, tak ada adik-beradik, tak ada anak. So jadi kalau dia tahu confirm dapat 12% setiap tahun, macam mana dia boleh tahu? Kita sesaat daripada sekarang pun kita tak tahu ya. Okey. Jadi yang boleh kita laburkan yang paling kurang letak di tabung haji sekurang-kurangnya kalau dia bagi 5%, whatever lah dia bagi berapa rate tuan-tuan boleh kira dah. Kalau 5% secara rasanya di tabung haji insya-Allah duit tu akan jadi satu kali ganda selepas kalau 5% setiap tahun secara purata lah. Kita akan dapat kalau 1,000 letak dalam tabung haji dia akan jadi 2,000 pada lebih kurang 14.8 tahun. Lebih kurang ya. Betulkan saya jika salah. Kalau di ASB kalau secara puratanya dia bagi 7%, kita akan dapat duit kita yang 10,000 dia akan jadi 20,000 dalam masa 10 tahun. Kalau dia bagi secara asas 7%. Okey. Okey, kat mana lagi kita boleh letak? Itu yang saya kata, don't put all egg in one basket. Jadi apabila nak jadi makan gaji tapi kaya pun dalam buku ni tuan-tuan boleh belajar tentang saya sebut hartanah, macam mana nak beli hartanah dengan diskaun 90% ya. Tuan-tuan cuba dapatkan diskaun 90%. Tak boleh 90%, cuba dapat 80%. Tak boleh dapat 80%, cuba dapat 70% ya. Apabila nak beli hartanah. So hartanah ni sebenarnya dalam buku ni saya sebut, orang putih kata apa? Kill two birds using one stone ya. Maknanya gunakan satu batu ni untuk kita lastik 2 ekor burung. Tapi yang buku ni saya kata, pepatah saya, killing more than two birds using one stone. Mana hartanah ni sebenarnya dia ada kelebihan yang sangat bagus. Tambah tuan-tuan kerja kat TM ni lagilah mudah untuk buat pembiayaan dengan bank. Saya pun tunggu juga ni bila TM nak offer jadi ahli lembaga ke apa kot, boleh mudah nak buat pembiayaan dengan bank. Tuan-tuan Haji Nazri dengar nanti boleh sampaikan insya-Allah ya. Okey Dengar. okey. Yang bab tu penting tu, yang tu kena ingat. Jadi apabila kita ada peluang untuk berbuat hutang, ni yang hutang yang saya panggil hutang-hutang yang baik. Hutang-hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin kaya. Jangan ambil hutang yang mengarut tu. Memang tapi kalau ikut Islam segala jenis hutang ni benda yang tak baguslah, ya. Tapi dalam keadaan ekonomi sekarang kalau kita tak mengejar nak kejar harga hartanah nak beli lamsam tak ada. Kita mungkin tak mampu. So caranya kita buat hutang iaitu ambil pembiayaan Islamik lah ya, beli rumah. InsyaAllah kita bayar down payment je. Bulan-bulan penyewa yang tolong bayar. Ya? Itu yang saya kongsikan dalam buku Makan Gaji Tetapi Kaya. Okey, kenapa hartanah ni bagus? Okey, hartanah ni insyaAllah dia selalu saya sebut pelaburan yang paling menguntungkan daripada tahun 2006 saya sebut adalah ilmu nombor 1, nombor 2 hartanah. Itu kepercayaan saya lah. Okey. Hartanah ni apabila kita bekerja, dia tak mengganggu kita. Dia tak perlukan ada ijazah, ada master, ada PhD untuk kita menguruskan rumah sewa kita. Okey. So rumah ni dia kita beli guna nama kita, bank kita jadi rakan kongsi untuk bank. Ya, bank nak kita jadi nama kita digunakan, ya kita ambil pembiayaan guna duit bank tu dan kita bayar balik guna duit penyewa. Tengok sejauh mana yang tuan-tuan pandai untuk memilih rumah yang boleh dapat 90% diskaun. Kenapa 90%? Sebab kita bayar down payment je. Bulan-bulan insya-Allah dibayar oleh penyewa. Ada orang boleh dapat 60%. Baguslah. Kurangnya tuan dapat diskaun. Kita beli kereta bukan dapat diskaun, kita bayar lebih daripada kereta. Kalau harga 100,000 ada orang bayar 130,000. Kan bayar bulan-bulan dengan charge keuntungan bank.
Lalas nak jual, depreciation pula kena tanggung. Tambah lagi charge, lepas tu dah drop. Hartanah ni tak dapat diskaun 90%, lepas tu harga pula naik. Ya Allah, subhanallah. Boleh ya? Okey. Jadi apabila saya kata killing more than two bird using one stone, yang pertama yang menariknya, kita boleh, macam beli rumah. Apabila kita beli rumah dah guna duit orang lain, tu satu bird yang pertama. Bayar rumah guna duit menyewa, alhamdulillah. Burung kedua. Yang ketiga, yang ketiga kita boleh dapat pencen bulanan. Walaupun kita tak bekerja, mungkin yang staf TM yang lama adalah pencen, right? Yang baru-baru ni tak mengasa pun pencen ya. Tak mengasa kita insya-Allah dengan rumah ni apabila kita sebelum pencen kalau kita beli umur 20, 25 ke, kalau kita ambil 20 tahun 45 kita dapat pencen walaupun masih bertugas di TM ataupun kalau kita 25 ambil 25 tahun 50 tahun. Kalau kita ambil 30 tahun, 55 tahun kita dah dapat pencen bulanan. Whatever sewa masa tu insya-Allah itulah pencen bulanan kita sebab masa tu ansuran ke bank dah habis. Itu burung yang ketiga. Burung yang keempat. Burung keempat ni dia menjadi takaful pendidikan untuk anak-anak. Bagi mana yang kurang mampu untuk ambil takaful pendidikan. Sebenarnya dah ada dalam tanah tu kata Tuan Pandai ya. Sebab dia ada MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful ataupun mati rumah tetap tinggal. Memang tak balik dah. So ni kalau kita mati, contoh kita baru ambil 3 bulan, dah bayar ansuran ketiga, kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, anak kita dapat sebuah rumah, keluarga kita dapat rumah. Jadi tak perlu jual, dia ambil ni mesin cetak wang. Hartanah ya. Nombor 4. Okey. Nombor 4 sebenarnya saya tulis ada lebih pada 5 burung yang tuan-tuan boleh guna dengan satu batu. Mungkin ada tanya tuan beli sewa rumah ni menyewa tak bayar itu selalu saya kata semakin banyak ilmu yang kita ada insya-Allah semakin kurang masalah kita dalam hidup ni. Banyak orang akan menyalahkan takdir. Kita tengok zaman-zaman para sahabat tu lepas sahabat tak ada. Kalau kena penyakit kecil manis apa semua. Memang dia akan sebut takdir. Sebab masa tu mana ada mesin nak cek darah ni. Gula kita berapa, darah tinggi BP. Tak ada. Tapi apabila semakin negara semakin maju, dah ada alat untuk cek penyakit apa, orang dah semakin menyalahkan diri. Itulah ikut Islamnya suruh muhasabah diri. Bukan muhasabah Tuhan. Takdir. Macam kanser dah semakin orang tahu sikit-sikit dah punca je. Jadi sama juga dalam kewangan ni, kita kena cek kat mana salahnya, kat mana yang belum kita buat ya. InsyaAllah. Okay, macam rumah. Kenapa penyewa tak bayar? Dia mesti ada sebab sama ada dokumen kita tak pandai, interview. Saya mungkin boleh kongsi sikit bila saya nak menyewakan rumah, kalau rumah tu rumah flat atau apartment, yang ataupun apartment yang kita boleh nampak parking dia kan. Jadi orang yang nak menyewa tu kita boleh tengok. Ya. Kita boleh tengok di mana dia punya tu. Dia parking kereta tu RM1 tak? Ya. Kalau RM1, apa ni? Maksudnya mungkin ada bulan dia dah culas untuk membayar di masa depan. Dan kita boleh tengok cara dia bergantung tempur. Kalau janji pukul 3 petang, dia datang pukul berapa? 3.10. Tu jangan bagi sewa tuan-tuan. Sebenarnya nak bagi menyewa pun dia macam sekilat ikan di laut. Sudah aku tahu jantan betina. Bila dia datang kita dah tahu. Orang ni akan bayar sewa on time ke tak? Wallahualam ya. Sekarang ni azan mungkin kita tempat saya azan sekarang ni. Rasa mungkin kita berehat sekejap insya-Allah. Berehat sebentar. Boleh.
Okey ya, insyaAllah. Okey, tadi saya ada soalan ke Tuan Nazri? Ya, ada yang di dekat skrin tu kalau Tuan Okey, SK dapat tengok. Dan ada yang bertanyakan bagaimana dengan pelaburan unit okey. trust dan juga syarikat insurans sekarang dia ada tawarkan hibah untuk pelanggan-pelanggan mereka. Macam mana tu Tuan SK? Okey, soalan bagus. Jadi sambil tak apa, sambil kita bersiaran ni ada soalan boleh tanya terus insya-Allah. Okey, apabila sebut pertamanya pelaburan unit trust, dia salah satu yang dibenarkan oleh, Bank Negara. Mana kalau kata don't put all egg in one basket, biar kita tabung haji ada, ASB ada, emas ada, apa ni, hartanah pun ada, unit trust kita nak meneroka E pun boleh, tak ada masalah. Saham di Bursa Malaysia pun boleh kita nak ada. Cuma jumlah apa biarlah kita, kena tahulah charge yang dia charge macam mana, dana kita ambil tu dana dividen ke, dana ikam ke, dana capital. Capital ni dia mengambil masa untuk dia menguntungkan. Dana dividen ni setiap tahun insya-Allah secara purata dia bagi dividen, ya. Jadi tu kena pilihlah. Berbalik pada hibah, okey, hibah ni kena jaga satu ya. Hibah pertamanya sebelum kita nak buat kena faham. Kena faham hibah tu apa, ya. Hibah tu bukan simply untuk boleh faham lah. Saya di kat Radio IKIM pun daripada 2017 sampai sekarang ada slot minggu pertama adalah tentang harta pusaka. Hibah ni kita kena faham ada kelebihan, ada kekurangan. Cuma gini, untuk Islam ni saya sebut tak ada satu sistem yang menyelesaikan harta pusaka, tak ada. Setakat kepercayaan saya tak ada. Buatlah wasiat buat apa, dia tak selesai. Kalau yang undang-undang, non-Muslim, dia boleh selesai. Kita ni Islam kenapa tak boleh selesai? Dia sebab dia boleh selesai satu je, muafakat. Mana dengan keluarga, dengan sepupu. Sebab harta kita ni dia akan boleh pergi sampai ke sepupu. Kita boleh ada anak, kita ada lelaki, tak apalah sebab adik-beradik tak dapat. Masa kita mati, belum tentu anak lelaki kita masih hidup. Dan masa kita mati, belum tentu anak kita, keturunan kita ada. Ya, sebab saya dah tengok depan mata saya sendiri, yang ada anak 6, 7 pun keluarga aksiden, tinggal dia seorang, habis harta dia. Dia pun dah umur lewat 60-an lebih dah, ya. Okey, jadi nak buat tu penting juga nak faham hibah ni yang mana boleh tarik balik, yang mana tak boleh tarik balik, ya. Jadi kalau tuan nak buat hibah, kalau anak ni better buat, kena tengoklah, kalau kita nak buat ke isteri dengan anak, kena faham pecahan dia apa. Perlu letak nama hibah ke, perlu letak nama penama. Yang tu tuan-tuan kena faham. Bukan faham daripada ejen tu, faham, tuan-tuan kena faham dulu. Ya, baru tuan boleh buat keputusan. Sebab ada hibah tak boleh tarik balik. Contoh kita buat ke isteri, lepas tu jodoh tak panjang, berpisah. Hibah tu akan automatik sepenuhnya pergi ke isteri, tak boleh ditarik balik ya. Kecuali kita buat hibah bersyarat ataupun isteri tu mengizin. Tapi kalau kita hibah ke anak, kita boleh tarik balik ya. Itu ada benda-benda. Bagi saya gini, kita tengok atas kemampuan tuan nak buat apa. Macam saya, macam yang buku mengajar ni saya sebut okey, antara hibah paling mudah sekali adalah hartanah tu. Sebab kita guna duit orang lain semua. Tapi yang bagi yang kaya sikit, baru kita buat hibah melalui kaya sikit di mana kita berduit lah, kita tak ada masalah hutang-hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin miskin, kita boleh buat melalui takafu juga. Itu sebagai backup-backup tambahan, insyaAllah. Kalau ada soalan lagi boleh terus tanya ya, insyaAllah. Okay. So, untuk ASB tadi, kalau kita nak buat dia ada dua. Satu nak buat ASB, kita buat ASB financing ya. Financing pun okey. Kalau nak paling bagus, jangan sentuh dividen dia untuk 10 tahun. Kalau yang tu boleh buat, Alhamdulillah. Maksudnya secara purata kan saya kata, nilainya akan jadi satu kali ganda. Kalau tuan-tuan ambil ASB RM200,000, insya-Allah nilainya akan jadi RM400,000. Cuma soalan saya ni, soalan tuan-tuan mungkin perlu ambil tak? Tak ni saya akan bagi share semua, tuan-tuan pilihlah yang mana tuan-tuan suka. Itu sebab di awal rancangan kita baca tadi, "Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang Maha Pembuka, lagi Maha Tahu, bukalah hatiku seperti orang yang arif lagi bijaksana." Jadi apabila kita belajar semua, tengok, amalkan doa tu supaya tengok Tuhan gerakkan kita yang mana ataupun gerakkan kita semuanya. Boleh ya? Okey, ASB ni pun dia boleh jadi, macam tadi, macam hibah tadi ya. Sebab apa? Apabila kita ambil ASB financing, kalau anything happen kat kita 3 bulan, meninggal ke, lepas bayar 2 bulan ke, 4 bulan ke meninggal, ya, ataupun paralyzed ya, pihak Takaful insya-Allah akan menjelaskan baki hutang ASB financing kita, automatik keluarga kita insya-Allah akan dapat RM200,000. Ya, kalau kita buat ASB 1, 2 jadi RM400,000. Cuma buat jumlah yang kita boleh menyawa lah. Kalau paling bagus yang tu kan, dapat dividen buat bodoh kalau boleh. Kalau boleh tahan 10 tahun, alhamdulillah ya. Kalau secara purata dia 7% lah secara purata. Baru ni 5, tak apa ada masa tinggi dan kalau contoh on average-nya
7%, insyaAllah by 10 years, kalau dulu lagi tinggilah 4 tahun dah jadi double dah dulu 4 tahun je dalam SB ni, 4 tahun, 5 tahun jadi double. Sebab rate dulu 16% dan sebagainya. Rate sekarang adalah okey, maknanya kalau 10 tahun dia ada bermakna kalau RM200,000 ni dia akan jadi RM400,000. Jadi maknanya kalau RM400,000 kalau dia bagi 7%, tuan dapat RM28,000 setahun. Maknanya setiap bulan tuan dah ada RM2,000 lebih, RM2,800 ya. Walaupun kita bayar kat bank RM1,200 je sebulan, right? Itu caranya. Tangguh 10 tahun ya. Okey. Okey, share tak ada. Okey, sikit cepat kaya saya dah ni, boleh? Okey, jadi hutang tadi saya dah sebut dah, elakkan, dan satu lagi saya nak sebut. Kalau ada soalan, okey, tuan Rizky, jika simpan emas di Arano tidak, oh, okey, ni soalan yang bagus. Yang ni saya baru duk naik ni buku terbaru, insya-Allah cash flow untuk keluarga. Dia patut dah siap semua, saya tengah touch up tadi pun, sebut lagi tu. Okey. Arano seperti mana saya sebut tadi, adalah hutang kedua paling jahat, tuan-tuan. Bahasa tempatan memanggilnya upah simpan. Itu yang kita pergi simpannya. Oh, jangan, tuan-tuan, ya. Tindakan letak di Arano ni jika ada keperluan je. Contohnya tuan-tuan nak beli rumah, nak pakai down payment. Duit nanti boleh pusing ni, dalam masa 6 bulan lagi boleh pusing. Pergilah letak di Arano. Tapi kan tuan rasa aku ni nak mula berniaga ke nak ambil tak tahu bila. Bisnes pun belum tentu untung. Jual terus, ya. Jual terus emas tu. So ni. So no. Letak di Haranu tanpa sebab macam berniaga di Kota Baru, Kelantan. Dia letak pagi, petang dia ambil, tuan-tuan. Letak hari ni minggu depan dia ambil. Kita letak hari ni bertahun-tahun bayar dia punya tu. Jangan. So itu tindakan yang kurang bijak lah. Ya. So saya tak galakkan, kecuali kita nak pakai duit tak apa. Kalau tuan-tuan tanya saya ada tak? Ada. Saya ada letak di Haranu. Tapi tu macam saya kata, tak benda yang kita perlu nak pusing ke apa dan sebagainya. Ataupun bulan nak pakai duit. Bulan depan dah duit masuk, insyaAllah. Boleh. Tak ada masalah, dia short term boleh, wallahualam. Bilakah masa sesuai untuk aset hartanah dijual? Okey, dia gini, apa saja hartanah ni, kita nak jual tu untuk apa? Ramai orang fikir tika tinggi kena jual. Okey, satu je benda tika tinggi kena jual ni, kepercayaan saya yang tak cerdik ni, saham. Saham masa tinggi kena jual. Macam tadi, pagi tadi saya duduk, nampak dah untung ni sikit, kena jual, kena jual. Saya jual lah. Tu jual. Nampak je tinggi, jual. Yang kita rasa, dah ni cukup lah, alhamdulillah, takut-takut. Risau dia jatuh ke apa, pop kita jual. Boleh, itu boleh. Kalau emas ni, dengan hartanah ni, orang tanya, "Tuan, bagus tak jual? Kena jual masa tinggi tak?" Ini sebenarnya, um, dia sebenarnya ilmu kita tu ada banyak ilmu lagi yang kita tak tahu. Tadi kan saya dah share, kalau kita letak dalam bank, 90 tahun jadi double. Kalau harga emas tengah naik ni, kenapa nak dijualnya? Dah sebabkan tinggi. Tak, kalau kita jual emas ataupun hartanah harga tinggi, lepas tu duit tu nak tak kat mana? Tak dalam bank. Supaya 90 tahun pula dia berkembang. That is big mistake. Sebab hartanah kan saya kata, insyaAllah RM100 naik sehari. Ataupun emas ni pun kita tahu, 1960 tuan-tuan, harga emas RM5 je segram. Sekarang ni dah jadi RM280 lebih, segram. Ni biasa saya ajar suruh beli emas, lepas tu tukar je dalam bentuk hartanah. Ya, saya rasa tak silap saya, Star Telecom pun ada yang saya dah guide untuk beli emas jongkong tu. Tuan apa dia? Z ke apa, okey. So berbalik pada tadi, jadi hartanah ni kalau kita nak jual, lepas tu kita nak pakai duit, untuk beli tanah lain, boleh? Kalau contoh harga tanah naik, kita pun nak jual, ni tanah kebun besar, kita pun nak beli tanah kecil, boleh? Ataupun nak tukar ke dalam emas, boleh? Nak letak SB, boleh. Jadi maknanya duit yang jual daripada hartanah dia mesti pergi ke, paling, sama ada emas ataupun SB je, lebih kurang macam tu. Ya, atau paling rendah lagi tabung haji je. Ya, cari yang 5% ke atas kalau boleh. Ya, jadi kalau tak jangan jual. Wallahualam. Ya, ada keperluan contoh kita nak ubah suai rumah kita. Ada tanah tu boleh jual masa mahal. Tapi kalau nak jual nak masuk akaun bank, innalillah. Wallahualam. Ada lagi soalan? Di mana tempat yang sesuai untuk jual emas jongkong? Okey. Soalan emas jongkong ni dia gini. Dia tu sebab saya tulis sebuah buku dah, nanti beli dengan staff tu yang tadi sebut beli emas. Okey. Jongkong ni dia nak beli emas jongkong ni dia kena faham. Kalau kita beli emas piasan saya tak pakai rantai. Beli emas piasan, kalau kita beli 1,000, contoh gini, kita beli 1,000 10 tahun lepas, contoh harga hari ni 10,000, contoh. InsyaAllah 10,000. So kita nak jual balik secara asas kita dapat 7,000 sahaja. Manakala emas jongkong ni, emas jongkong gold bar, kalau kita beli 1,000 10 tahun lepas dan harga hari ni insyaAllah 10,000, kita jual balik kita akan dapat 9,100 ke atas. Tengok atas tempat. Jadi nak beli emas jongkong ni dia strateginya tempat beli penting,
dia mudah digadai ke, berapa spread beza dia, ya. Nak jual bulit mudah tak? Ya, okey. Seterusnya Tuan SK, antara pelaburan saham dan emas mana lagi okey? Okey, soalan yang bagus. Untuk saya lah, untuk saya. Untuk tuan-tuan mungkin jantung sihat, saya tak tahu jantung saya okey. Beli emas ni dia tenang. Yes, dia cuma siapa yang ada emas Jongkong ni, dia duit dia tak habis insya-Allah. Tapi kalau dia tak ada emas ni, memang duit dia habislah. Mesej saya boleh sebut sebab saya pernah makan gaji memang tengok. Kalau ada emas memang duit kita tak habis. Sebab duit dah tu dalam bentuk emas dah. Takkan masuk pasar raya nak beli online, tak boleh. Tapi selagi mana duit duduk RM tu, online pun gone. Ya, kat luar sana mana ada kedai tu. Di sini menerima bayaran dengan emas. Itu yang bagusnya emas. Ya, okey. Tadi tanya emas, alamak soalan tu saya dah lepas pandang Okey. Soalan dia apa tadi? Ada lagi boleh? Okey, antara pelaburan saham dengan emas. Okey. So emas ni dia tenang. Dia insya-Allah tenang. Sebab cuma kita macam nak beli sekarang tak tengok tempat lah. Macam tempat saya beli tu 20 minit sekali berubah. Okey. So okey, kita nak beli dah, selesai. Tapi kalau saham ni, jantung dia ya Allah. Masa nak beli pun stres, masa nak jual pun stres. Nak beli ni betul ke ni, aku beli ni harga terendah ke terendah. Tengok-tengok beli, jatuh pula. Allahu Akbar. Itu sebab kadang dia panggil cut loss. Paksa jual takut dia jatuh lebih teruk ya. Dan masa nak jual balik pun kita jadi dilema. Jual-jual, ya Allah naik pula. Aduh, dia memang beli sakit hati, jual sakit hati. Tapi insyaAllah lah dia ada. Cuma jantung kita akan lebih, dari segi tu. Tapi keuntungannya kalau nak cepat memang melalui saham. Sebab saham sehari pun boleh dapat 12% tuan-tuan. Itu sebab orang main saham tak masuk dalam pelaburan lain ni. Emas okeylah dia masuk, yang lain tak. Dia tak tapi cumanya tengok atas rezeki jugalah. Mana tuan-tuan buat tak menyediakan confirm, dia boleh rugi dah. Saya ada pun masuk 150,000 sebelum pilihan raya dulu, jatuh, bulan 2 itu tukaran kerajaan kali kedua lagi, jatuh lagi 70%. Tak bergerak terus duit 150,000 dia dah jadi berapa puluh ribu sahaja. Dia saham ni, yalah dia ada kemanisan, dia ada kepahitan. Jadi katanya dua tu lebih baik emas. Wallahualam. Okey, ada lagi soalan jika ada? Tuan SK, saya nak tambah tadi Ya. So, adakah maksud Tuan SK untuk orang yang nak play safe ni, dia better ambil pelaburan emas daripada saham memandangkan dalam keadaan ekonomi, especially COVID sekarang ni. So, ia akan memberikan orang kata kesan yang agak buruk kepada saham. So, nak play safe, better emas. Betul ke macam tu? Betul insyaAllah. Dia saham boleh kena belajar tapi contoh saya bagi contoh satulah macam satu saham getah ada satu jenama. Harga dia tak silap saya 3 minggu lepas RM28 RM28 sesaham. Pagi ni tak silap saya yalah dah banyak hari dah RM8 tu. Mana kalau kita beli masuk dulu 28,000, duit kita sekarang bernilai 8,000 je tuan. 20,000 lagi gone. Itu yang jadi sakit jiwa tu. Tapi kalau emas kita beli, dia worst, emas ni paling teruk yang awal Ogos, iaitu 300 sekarang jadi 280. Tapi bulan 2 itu RM220 sahaja. Wallahualam. Tapi bagi yang ada duit lebih, dia boleh masuk saham, dia boleh masuk juga emas. Tengok atas jumlah yang dia boleh lah. Cuma bagi saya galakkan jugalah kalau nak bermula dengan saham ni sikit-sikit. Sikit-sikit lah, insyaAllah. Okay. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, boleh setakat ni? Okay, next question ada yang tanya, adakah pelaburan forex sesuai untuk masa sekarang? Tu dia Tuan SK. Okey, forex ni sebab dia isu gini, 90% lebih sistem forex online yang ada di luar sana adalah scammer. Maknanya adalah skim cepat kaya. Dia bukan dimiliki oleh syarikat luar negara, dia dimiliki oleh syarikat dalam Malaysia yang beroperasi belakang rumah kita. Cuma dia ikut time mereka saja. Itu yang ramai-ramai orang ingatkan. Dan satu lagi kalau tuan nak check dia punya modus operandi ni, contohnya unit jual 100 tapi unit beli 80. Kan lain tu, dia tak tally. Kalau tuan ingat Bursa Malaysia dia tally. Bursa Malaysia dia ada laporan setiap hari. Berapa bilion. Macam hari ni berapa ni saya tak ingat. Malam ke 6 bilion ke 4 bilion. 4 bilion ringgit lah. Maksudnya dia tulis 700 juta pelabur dari luar negara. Pelabur institution 3 bilion. Pelabur retail macam kita ni retail 1,500 1,500 1.5 billion dia ada campur. Jadi kalau forex ni
Sebab saya memang tak main lah. Yang tu tuan-tuan kena tanya. Bank memang dia ada forex dia. Sebab dia banyak forex. Almost setiap bank ni memang dia ada forex. Maksudnya duit dia diletak dalam ampungan dalam bentuk dana currency luar negara. Sebab pelanggan dia contoh pelanggan daripada Malaysia. Contoh saya right. Saya nak import barang daripada Amerika. Itu sebab bank-bank besar di Malaysia ni dia dah ada duit dia dalam bentuk US dollar yang dia letak awal supaya contoh dia letak tu masa harga RM3, RM4. Sekarang ni RM4.15 tapi apabila transaksi dia akan cas saya berdasarkan RM4.15 walaupun dia dapatkan duit tu daripada RM4. Itu yang biasa yang bank main lah. Kalau yang luar ni saya tak pasti wallahualam. Ada lagi soalan Tuan Haji jika ada? Okey. Soalan ni daripada saya lah Okey. untuk makluman Tuan SK. Kita punya viewers hari ni terdiri daripada bakal-bakal pesara dan juga pesara-pesara TM. So maklumlah bila umur dah pesara ni dapat duit EPF gedebuk kan dekat dia orang. So apakah nasihat-nasihat terbaik daripada Tuan SK untuk orang-orang yang bakal bersara dan juga telah bersara ini? Okey, insyaAllah yang bakal bersara tu dah bersara, kalau kita tak berdisiplin. Macam mana nak tahu kita disiplin tak? Tengok masa sebelum kita bersara. Kita ada duit tak ratusan ribu. Kalau by right bagi saya kalau kita kerja kat TM ni, secara asasnya kalau kita eksekutif ke atas, paling kurang kita kena ada di usia persaraan 55, sekurang-kurangnya 100,000 tunai. Kalau kita tak boleh ada 100,000 tunai atau ke atas, kalau bagi yang bukan pegawai mungkin 50,000 ke, kalau kita tak ada tunai mana-mana dalam ASB, duit kita sendiri ke dan tabung haji ke, itu bermakna kita tidak berdisiplin. Secara purata lah, bukan semuanya confirm tak disiplin, tapi secara asasnya tidak berdisiplin. Mana tak disiplin ni kita tak boleh tengok duit. Ada duit, gone. Itu sebab kalau orang yang macam ni, dia kena tukar duit dia dalam QSP, lepas bersara nanti, ambil tukar dalam bentuk hartanah terus. Contohnya, beli 3 buah apartmen ke, 4 buah ke di tempat-tempat yang berlainan. Contoh kita di Ipoh, kita beli 4 buah apartmen ke tanah lot satu ni, dan kalau boleh yang boleh menjanakan sewa tu yang kita boleh ambil bulanan sebagai pencing kita. Kalau kita tinggal lagi dalam bentuk tu, secara purata macam ada kajian oleh QSP pun, berapa 72% ke akan habiskan duit dalam EPF dalam masa 3 tahun pertama. Ada yang memulakan bisnes lah, kawan nak pinjam lah ni. So tukar dalam bentuk hartanah. Tapi janganlah semuanya sebab kita pun nak pakai. Dan duit tu jangan letak di satu tempat. Nak tinggal dalam QSP pun boleh. Sebab kadar dia sekarang ni, okey alhamdulillah 6% ke atas right. Yang lately ni, dulu kan 4 poin lebih, 4 poin lebih. Sekarang 6. Okey, 6 kan saya dah sebut letak di tempat yang 5%. Nak pecahkan sikit letak di SB, boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau nak pecahkan anak-anak sikit sebab kita risau anak-anak ni masih sekolah, kita pula kahwin lewat usia. So mungkin letak dalam akaun SB anak-anak ke 5,000 seorang ke, in case kalau kita mati kan dah kita kira hibah lah tu. Dan ke pasangan kita. Tapi yang lain tu duduk dalam akaun kita, tu sikit lah. Manakala kita ada 300,000 ke 5,000 seorang, 25,000. Sekurang-kurangnya kalau kita meninggal, dia tak ada isu susah untuk pengagihan nanti. So jangan, kalau untuk bersara, saya tak galakkan buat pertanian, minta maaf. Saya memang tak galakkan kecuali tanam pokok kelapa sawit, getah yang besar-besar ni insyaAllah boleh. Yang kecil ni banyakkannya, kecuali kita memang daripada keluarga pertanian, kita mengambil alih bisnes ayah kita, insyaAllah boleh. Kalau baru nak bermula, bisnes ke, kan dapat duit gratuity, nampak nampak banyak ni jadi ni, buat bisnes ni jadi ni masa COVID ni, emas dan sebagainya. Okey, kajian menunjukkan 92% orang yang menceburi memasuki dunia bisnes akan lingkup dalam masa 3 tahun pertama. Maksudnya kalau yang mendengar ni, kalau kita ada 100 orang, setiap 100 orang 92 orang akan lingkup. So macam mana kita nak, kita ni confident tak kita ni akan jadi yang 93, yang lebih pada 92, yang 8% tu je. Ini jadi jangan leburkan duit kita untuk perniagaan. Perniagaan ni dia boleh untung, dia boleh rugi. Kalau kawan ajak kita buat bisnes, confirm untung, itulah bisnes yang akan melingkupkan duit kita. Dan satu lagi, seorang usahawan ni dia boleh tukar duit 100 jadi 200. Jadi kalau tuan-tuan nak bermula bisnes lepas bersara, saya galakkan dengan modal 1,000 je dan tukarkan jadi 2,000. Kalau tak boleh, memang tuan-tuan bukan usahawan. Wallahualam. Boleh ya untuk bersara sikit? Okey. Sebab itulah seperti yang Tuan SK sedia maklum lah, bila orang yang dah bersara ni nanti ada je orang datang bawa bisnes ini, bawa bisnes ini, kata pelaburan ni cantik, pelaburan ni cantik. So itulah
nak planning tu yang mungkin susah untuk bakal-bakal pesara kita untuk masa depan lah. Kalau yang exact, macam yang exact ke atas tu, macam Tuan SK kata memang jumlah je banyak kan. Tapi yang macam yang non exact apa semua kan, yang haja dapat dalam 100,000, 150,000 macam tu, itu yang saya rasa kesian bila ada mana-mana pihak yang macam nak mengambil kesempatan lah terhadap mereka-mereka ni kan. Betul. Sebab apabila ambil duit tu kita dah tak boleh nak labur dah, sebab umur kita ni kita dah tak boleh terima kejutan. Masa umur 40 kalau bisnes lingkup kita tak apa lagi, jantung kita masih sihat insya-Allah. Sekarang ni umur ni tak boleh dah. Kita dah tak boleh ambil risiko besar. Jadi yang berjawatan rendah bagi saya, kalau kita rasa tak cukup dan untuk menyihatkan badan, mungkin kita cari pekerjaan-pekerjaan sampingan je. Untuk sekadar apa, yalah, untuk sekadar dapat duit untuk tanggung benda-benda yang tak cover. Jadi kalau RM150,000, contoh RM100,000 lah kita letak dalam, maintain dalam QHP ataupun letak dalam, ASP, RM100,000 kurang-kurang kita dapat RM5,000, contoh let's say 6%, RM6,000 maknanya bulan-bulan RM500 dah untuk kita guna. Kalau 500 tu tak cukup lah dikala kita bersara, contoh anak pun tak bagi. Dan kita cari pekerjaan-pekerjaan ringan, yang at least, mengeluarkan peluh untuk menampung yang tak cukup je. Tapi kalau menabur jangan tuan-tuan. Orang di luar sana lebih cerdik pada kita ni. Ya, lebih cerdik dalam nak menipu kita. Itu sebab saya lalu sebut fardu ain menjadikan kita baik. Tapi belum tentu cerdik. Fardu kifayah yang bicara macam ini menjadikan kita lebih cerdik tapi, belum tentu baik, asyik menipu orang. Jadi kita ni ada dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi melabur saya tak galakkan lah. Di usia ni sebab takut. Bila sebut, melabur yang kawan-kawan ajak tu jangan. Dia kata daftarlah dengan bank negara. No, 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 no. Ya, yang dibenarkan oleh bank negara 6 je. Bank dan institusi kewangan, pertama. Kedua adalah anak syarikat bank dengan institusi kewangan. Nombor 3 adalah takaful, ataupun kalau bukan Islam, insurans. Nombor 4 unit trust, masuk ESB, masuk syarikat swasta yang ada 35 buah syarikat tu. Kelima adalah koperasi, cuma koperasi ni jaga-jaga sebab banyak skim cepat kaya berselindung di belakang koperasi. Dan yang keenamnya adalah saham IPO. Maksudnya apabila saham di Bursa Malaysia, ada saham baru nak di-listed, dia akan tawarkan pink form ke apa pun saham dia untuk kita beli. Itu sahaja yang dibenarkan oleh bank negara. Lain pada itu adalah skim-skim cepat kaya. Allah wa'alam. Alright, seterusnya Tuan SK, soalan daripada kita punya pendengar. Okay. Tuan SK, di manakah tempat yang paling sesuai nak simpan gold bar ni? Okey, tempat paling sesuai bukan tempat yang upah simpan. Kalau upah simpan tu bahaya. Kita sewa peti besi di bank. Okey, contoh kita di Taipei ataupun di Kuala Kangsar. So kita boleh pergi ke bank yang berdekatan ataupun safe deposit yang ada di luar sana lah. Pergi ke bank berdekatan, tanya dia ada tak sewa peti besi tu. Dan sewa peti besi ni tengok atas tempat. Ada tempat RM150 untuk setahun. Iaitu lebih kurang 50 sen sehari. Air pun segelas pun kalau kita nak beli tepi jalan pun RM2, right? 5%. Tapi yang tu bukan boleh letak emas tu. Emas yang kita nak beli ni, gold bar ni. Kita boleh letak emas wise kita yang tak pakai ke, dokumen peribadi geran ke yang kita risau takut rumah terbakar ke apa, kita boleh simpan kat sana. Sebab dia kecil tapi dia panjang. Panjang tu boleh letak berkilo-kilo. Kalau dokumen tu kita gulung macam dapat scroll tu. Boleh letak berkilo pun nanti. Jadi tempat yang terbaik adalah sewa peti besi di bank, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alright. Kita banyak bercerita tentang gold bar, gold coin, Tuan SK. Ya, ya. Saya pernah terdengar pasal perak pula, silver. Okey. So macam mana dia punya, adakah efek dia sama dengan gold ataupun macam mana? Okey, dia perak ni secara asasnya lebih kuranglah. Kalau emas naik dia akan naik lebih banyak sebab perak ni dia murah berbanding gold. Cuma perak ni dia ada kelebihan, dia sama. Perak dengan emas dia ada kelebihan dan kekurangan. Seperti mana saya kata, don't put all egg in one basket. Nak paling bagus biar emas ada, perak ada. Cuma banyak mana emas yang patut ada, banyak mana perak itu subjektif lah. Sebab satu yang perak ni buat masa ni dia belum lagi menjadi satu item yang betul-betul mudah untuk ditransaksi kat luar sana. Kalau emas ni memang ramai orang nak lah. Ya, kalau perak ni salah satunya yang kekurangannya adalah spread. Dia murah, bagus boleh beli. Berapa? Sikit 5 kilo berapa ribu je. Dalam ribu-ribu tak sampai 10,000 ya. Boleh beli 5 kilo
2 kilo. Kalau emas sekilo saja dah 280,000. Cumanya spread dia tinggi. Spread ni maksudnya harga beli dengan jual. Ya, kalau emas ni dia boleh sampai tahap 6% di antaralah termurah ya di pasaran. Maksudnya kalau kita beli sekilo, 100,000, kita jual balik, contoh kita beli dulu murah, sekilo kita nak jual kat pasaran, harga sekarang pasaran emas sekilo contohnya 100,000, contoh. Kita akan dapat balik, yang saya tadi 6%, maksudnya dia akan ambil 6,000 saja. Maknanya kita akan dapat 94,000. Kalau, perak ni, kalau market harga 100,000, kita akan dapat sekitar 88,000 je. Nampak tak macam tu? Dia ada Hmm. dia masing-masing ada kelebihan. Tapi cumanya kalau perak ni sukalah kita bayar sikit dapat banyak. Kalau emas ni ya Allah, segram pun tak rasa apa pun dah kalau beli segram lagi mahal. Jadi emas ni, teknik dia jangan beli, kalau perak paling teknik dia nak beli kalau boleh beli sekilo ke atas ya. Sekilo ke atas. Tak payah risau harga ni murah je insya-Allah berbanding dengan emas. Tak ada puluh. Sekilo, ribu je. Okey? Sekilo. Tapi kalau nak beli emas, kena beli 10 gram ke atas. Jangan beli 1 gram, 0.5. Banyak orang yang tak berapa duit ni dia pergi beli. Dia boleh. Sebenarnya orang tak ada duit ni boleh beli 10 gram. Beli yang secara yang kita lock harga. Maknanya sebulan tu sebenarnya kita bayar 1 gram je. Ya. Jadi perak ni still dia bagus tapi spread dia tinggi 12%. Dan tak semua tempat yang ambil dia. Itu yang buat masa ni lah. Di masa depan apabila dia menjadi seperti macam emas, saya rasa dia sangat relevan juga. Tapi sekarang tak ada masalah sebab nak belinya. Dia kenaikan dia pun, kalau emas naik sikit dia akan naik mendadak. Kita boleh tengok track dia lah. Itu pun satu benda yang bagus. Seperti yang saya kata, don't put all egg in one basket. Lagi banyak ada tapi make sure kita faham dulu. Perak ni harga sekarang ni harga termahal ke termurah? Kena faham. Kalau aku tak tahu harga ini murah ke mahal. Macam kalau emas harga ini murah kira sebab harga tertinggi 300 lebih. Memang ada di pasaran jual 300 lebih dah. Ada tempat 280 lebih tu emas 999.9 ya. Ni memang murah, lebih kurang RM22 segram, lebih murah daripada harga tertinggi tahun 2020. Wallahualam. Alright. Tadi kita dah bagi nasihat kepada pesara, bakal-bakal pesara. Okey. Apa nasihat Tuan SK pula kepada orang-orang muda yang mana baru masuk kerja, yang mana baru orang kata nak bertatih lah, baru nak merasa gaji. So macam mana Tuan SK nak nasihat diorang untuk planning duit untuk simpanan banyak mana, nak pergi bersukan, hobi banyak mana, nak pergi melancong banyak macam mana. Itu apakah nasihat Tuan SK untuk mereka ini? Okey, untuk orang muda satu benda mesti yang kita capai cepat sebelum kita nak mencapai cita-cita lain adalah memiliki hartanah. Ya, hartanah kena dapat dulu. Tak apa, dapat. Macam contoh depan kita ada teh O. Kita nak minum teh tarik. Teh O je ada, ambil teh O. Kan teh O lagi murah pada teh tarik kan? Jadi kalau depan kita ni, kita duduk di Ipoh ke mana ni ada tempat, ni tempat ni bagus flat ni. Walaupun dan kita tengok harga sewa berapa, bayar bulanan berapa, check dengan bank. So kita ambil yang tu. Walaupun impian kita nak beli rumah. Double story dan sebagainya biar ada dulu. Sebab kan saya kata bila kita ambil tanah, harga dia naik setiap hari tu. Okey, buat yang tu dulu. Yang kedua, pegang kata-kata ni, orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan apa-apa simbol kekayaan palsu untuk dilekatkan pada badan dia. Semakin seseorang tu rasa diri dia mahal, dia tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu. Jadi saya anak muda banyaklah yang terjebak kadang-kadang beli keretanya kancil ya. Bukan Ferrari pun, bukan Lamborghini tapi dia pergi ubah logo depan ke belakang ke letak exhaust seolah-olah bunyi tu macam Ferrari ya. Tak cukup dengan wife ataupun bakal wife pakai skirt dia letak skirting ya. Ini sebenarnya mengurangkan nilai-nilai diri kita ya. Kalau kita tengok orang beli kereta mewah dia tak ada ubah-ubah. Ya, kalau beli Ferrari dan sebagainya mostly lah. Saya tengok bos saya dulu pun ex-bos. So jadi ini kena jaga. Mana apabila kita rasa diri kita murah, kita rasa yang malu tu yang kita letak stiker lah, ubah kereta Peru 2 tapi letak Toyota. Ni Mywi ni kan daripada negara mana. Okey, kita pun cari ubah. Jadi kita habis duit untuk membeli simbol kekayaan palsu. Bukan kaya pun. Bukan harta kita bertambah. Beli tanah tu je, beli rumah tu je. Itu yang pertama. Dan orang muda ni dia akan suka jam branded lah. Begini tuan-tuan. Untuk orang muda. Sebab saya pernah mengasuh waktu muda. Dia gini, jam ni kita pakai beli jam mahal pun orang tanya kau beli kat pasar malam mana? Kau beli yang second hand ke? Kau beli yang tak original? Orang akan cakap macam tu. The moment kita orang muda ni.
Jadi daripada kita Mm-mm. membazirkan duit kita yang tak berapa banyak peringkat permulaan ni, jam ni simple je. Tuan-tuan beli jam 4,000, saya ni jam saya ni, jam yang saya pakai, tak tahu tuan-tuan nampak tak ni, ya, dihadiahkan oleh seseorang lah. Jam ni tak silap saya, Casio lebih kurang 500 masa dia beli masa tahun 2008 ya. Apabila dihadiahkan kepada saya, ialah kita jadi trainer ni, kita pergi kan ceramah mana-mana tengok orang kadang-kadang gawai PM pun eksekutif pun pakai jam 3,000. Kita yang 500 je. Kadang-kadang pergi trainer mana dengan profesor kita, dengan CEO apa, kan jam ni kita tengok pun kita tahu, wow 30, 40, 80,000, 100,000. Saya pun teringin juga daripada dulu nak pakailah jam yang mahal. Tapi apabila saya tanya kedai, tokek atau kedai tu, kalau saya beli jam yang mahal tu, berapa jam saya dapat sehari? Dia kata 24 jam juga. Takkanlah beli 40,000 tak sejam ni 500. Kalau 4,000 8 kali ganda, patutnya 24 darat dengan 8. Tak ada 24 jam je tu. Jadi, ada benda yang kita beli dia tidak meningkatkan nilai, ya. Habis tuan nak merasa beraya, tak nak rasa tak apa, jangan menyesal. Saya dah jumpa dah. Saya bukan hidup baru umur 20, saya dah 45 dah. Saya dah merasa dah umur 25, 26, 27, 28, saya dah tambah jadi trainer ni macam ceramah kewangan, saya jumpa sampai dulu sampai sekarang sama je. Dia akan menyesal, umur 40 menyesal, menyesal, menyesal. Sebab jam tu, itu sebab ada kata-kata, banyak orang boleh memiliki jam yang mahal, hanya segelintir saja boleh menghargai masa. Jadi untuk anak muda, pertama, concentrate, buat, beli harta dulu. Kedua, ni yang 30% tu, cuba gandakan dia dulu. Beli kereta impian tuan-tuan yang nak, tak kira kereta apa, sport car ke apa, go ahead. Tapi guna duit dividen. Guna duit orang lain, bukan duit mak ayah kita. Guna orang lain, dividen kita dapat daripada pelaburan. So sekarang ni umur ni buat pelaburan dulu. Okey, yang nak sport apa, okey. Sport pun berhati-hati sebab keluarga saya ada doktor daripada arwah ayah saya, doktor peribadi, keluarga saya. Dia kata kat saya, sport is, apa, is not good for your health. Exercise yes, sport is dangerous. Sebab kan ada orang main-main kan, tapi jadi kita limit lah sport yang mana nak. Tapi exercise tu mesti, wajib. Tu saya pegang yang tu lah. Jadi pemilihan sport kita nak beli pun cari benda-benda yang kurang bersiko untuk kita, cedera, patah dan sebagainya. Ada sport yang macam apa, rugby right, anak saudara saya pun sampai putus urat nak sambung RM30,000. Wujud dia ada Takafu ya. Okey, banyaklah saya jumpa. Jadi, kita nak bergaya jugalah masa muda tapi kurangkan pada kereta no. Saya kata jangan. Sebab jiwa muda ni kita tengok orang, cari kawan-kawan kita yang waras sikit, yang lebih utamakan hartanah dulu. Sebab kalau kita ambil kereta 9 tahun, kita dah sakit 9 tahun nak membayar. Lepas ni kita akan ulang pula 9 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Jadi cara yang terbaiknya, kereta pertama kita boleh pakai itu lagi bagus. Macam saya tulis dalam buku Cash Flow untuk keluarga yang akan keluar, ada seorang melaporkan saya bulan ni, dia kata dia beli sebuah SUV jenama Jepun 5 tahun lepas 160,000 tu ambil pembiayaan bank lah. Dia jual minggu, saya tak pasti sama ada semalam atau minggu lepas punya Isnin, 55,000 saja. Lepas 5 tahun pakai sebab dia nak beli kereta lagi besar. Mana 105,000 gone dalam masa 5 tahun. Lebih kurang 2,100 sebulan. Lebih kurang berapa tu? RM70 sehari duit dia lebur masuk kalau duit tu daripada dividen tak apa, yang bayar surat ni duit yang gaji tu sebab gaji kita tumpang lalu je. Jadi yang orang muda ni, maintain 30% ataupun kalau belum kahwin, tuan-tuan boleh buat sampai 50% untuk masuk pelaburan. Dan momen kahwin kurangkan ya. Okey, dan pegang apabila nak kahwin tak payah benda-benda mengawet. Apabila kahwin pun, cari bapa mentua, mak mentua yang tahu agama, iaitu yang tidak menetapkan hantaran. Bagi tahu kat dia, saya bagi tahu. Ke zaman Nabi ni, Nabi tanya pada, pengantin lelaki right, dia tanya menantu dia, "Apa yang kau nak bagi?" Dan dia ada sebut kan, bagilah apa, apa, ni mas kahwin tu lah, walaupun sebentuk cincin besi pun, tak apalah. Janji bagi. So di situ dia tanya pengantin lelaki bukannya tanya mak mentua. Jadi tuan-tuan majlis yang, apa, ni saya ada tulis satu ni. Ni buku ni memang setakat ni yang baca husband wife memang tak ada berhutang satu sen insya-Allah ya. Buku rancangan sejak mula jatuh cinta. Jangan kita habiskan duit untuk majlis 4 jam. The moment kita habis berpuluh ribu buat pembiayaan peribadi untuk majlis 4 jam, maksudnya dia nampak kita dah tak waras. Hidup kita sampai nak pencen akan jadi tak waras kalau kita tak berubahlah. So sekarang ni, bagi tahu kat mak ayah kita, no, no, no. Kita buat benda yang wajib dan sekadar meraihkan orang datang. Sebab kos tu tinggi. Banyak orang muda dia simpan duit untuk kahwin. Sebenarnya kahwin tak banyak tuan-tuan. Kos kahwin akad nikah ni murah. Majlis perkahwinan tu yang banyak membazir.
Jadi orang muda dua benda yang bazir, kereta dengan majlis kahwin. Yang ni kurangkan. Pindahkan terus duit, buat pasaan terus. ASB Financial pun boleh for saving ataupun beli emas ke, biar duit tu dalam bentuk lain. Ya. The moment nilai dia dah naik, the moment contoh dalam ASB tabung haji tuan banyak, dividen tu lah tuan guna untuk bayar down payment ataupun beli sebuah. Saya ada peserta saya yang beli sebuah rumah, beli kereta cash guna duit dividen saja, ya, insya-Allah. Itu yang saya pesan kepada yang muda lah. Jadi apabila kahwin pun tuan-tuan nak beli pinggan mangkuk, ingat satu, ingat satu. Cawan yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. Kedua, pinggan yang mahal tidak dapat memastikan kesedapan spaghetti carbonara yang dibuat oleh wife kita ataupun kita. Dua tu, ya. Jadi belilah pinggan mangkuk yang biasa-biasa dulu. The moment tuan dah kaya sangat, guna duit dividen untuk beli. Bukan duit gaji yang kita dapat TM. Kalau tidak, kita tak akan merasa nikmat kerja TM. Aku dah kerja berpuluh tahun. Ya, dan selalu berkawan dengan orang yang lebih berumur pada kita, baru kita nampak penyesalan yang dibuat oleh mereka. Ya. Wallahualam. Wallahualam bissawab. Alright, itu saja nampak gayanya masa mencemburui kita ni. Tuan SK. Walau bagaimanapun, saya mewakili kami di TM Perak dan juga Bakit Perak Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Perak ingin mengucapkan jutaan terima kasih jazakallah khairan kathira kepada Tuan Syamsuddin Kadir di atas kesudian untuk berkongsi ilmu-ilmu ni. InsyaAllah. Apa yang boleh saya ambil daripada perbincangan kita pada hari ini, bukannya kita tak boleh nak berbelanja, macam Tuan Rizky kata, boleh nak berbelanja tapi berpada-pada. Dan untuk kita membuat sebarang pelaburan ni, kita perlu, orang kata kita kena buat homework. Kita kena tengok balik pelaburan tu, berapa pulangan balik kepada kita dan adakah kita sesuai dengan pelaburan tersebut. Dan macam yang Tuan SK bagi tadi, kalau orang putih kata killing two birds with one stone, Tuan SK punya killing multiple birds in one stone. Betul. Maksudnya banyak, kalau boleh kita kembangkan pelaburan, banyakkan lagi pelaburan, biar sikit-sikit tak apa, tapi pulangannya tetap memberikan hasil yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan SK di atas kesudian untuk bersama-sama kami di FB Live pada hari ini. InsyaAllah kita doakan agar kita akan dapat seperti ini ataupun berjumpa one to one sekali lagi insyaAllah di masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Dan apa kata kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.